Pertama adalah tawassul dengan yang masih hidup, lelaki ataupun manusia yang masih hidup kepada Allah Ta'ala. Kita minta kepada Allah Ta'ala dengan perantaraan orang yang soleh yang masih hidup, kita minta kepada Allah Ta'ala. Boleh tak? Boleh tak kita nak minta kepada Allah Ta'ala sesuatu hajat dengan perantaraan orang yang masih hidup lagi? Harus ke tak harus benda ni? Boleh tak boleh benda ni? Baik. Para ulama bincang panjang tentang perkara tersebut dan para ulama sepakat bahawa perkara ni harus. Macam mana boleh kata benda ni harus? Sebab benda ni berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia lagu mana? Cerita dia tentang satu orang buta yang datang berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dikenali sebagai hadithul dharir. Hadis ni cukup masyhur. Hadis yang paling kuat yang diperbincangkan oleh ulama yang menerima ataupun yang menolak tawassul. Maka kedua-dua kumpulan ulama ni bincang tentang hadis ni. Apa cerita hadis ni? Cerita hadis ni bahawa satu hari satu orang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang berjumpa Nabi. Beliau ni satu orang yang buta. Dia datang berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata dia, "Ya Rasulullah, aku ni satu orang yang buta. Aku tak nampak mata aku ni." Kemudian dia mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh Nabi berdoa. Apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat ni tadi pergi ambil wuduk. Dia kata suruh minta berdoa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kalau kamu nak aku berdoa, aku boleh berdoa. Kalau kamu mampu bersabar, maka kamu akan dapat ganjaran pahala. Wa in syi'ta sabarta," kalau hang nak boleh sabar, sabar. Maka dia minta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beritahu kepada dia, "Baiklah, kalau anda minta," dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ni, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa huwa khairun laka," kalau hang sabar. Tak, dia kata, "Ya Rasulullah, doa kat aku." Baginda Nabi pun kata, "Hang pi ambil unduk." Fa amarahu an yatawaddaa. Nabi kata, "Hang pi ambil wuduk elok-elok." Dan baginda Nabi beritahu, ambil wuduk dengan elok. Dia pun ambil wuduk dengan sesempurna yang boleh. Kemudian Nabi ajak kepada dia satu doa. Doa ni Nabi kata, hang doa minta kepada Allah Ta'ala, aku ajak hang satu doa. Kita dengar betul-betul riwayat ni Nabi tak doa. Sahabat buta ni mai jumpa Nabi, kata dia sakit, doalah aku. Dia mengadu kepada Nabi tentang keadaan mata dia yang tak nampak. Nabi SAW bagi tahu, kata kalau hang sabar hang dapat ganjaran pahala. Kalau anak aku doa, wa in syi'ta da'autu. Kalau anak aku doa. Baginda Nabi kata, dah bagi tahu lagu tu, dia berkata, "Ya Rasulullah, doa lah, aku tak tahan ingat." Baik, Nabi tak doa terus. Nabi kata kat dia, hampir ambil wuduk dan perbaiki wuduk hang baik-baik dan berdoa dengan doa ni. Nabi ajak dia doa. Tuan-tuan, sebelum kita sempur tentang dalil-dalil tawassul ni, kita tengok Nabi ajak sahabat ni buat usaha sikit. Kan? Bukan free nak terus doa. Dan Nabi ajak sahabat ni buat usaha sikit. Hang buat usaha sikit. Orang kita hari ni kan, kadang-kadang bila mai dalam perkara ni nak minta kepada Allah sendiri tu punya susah. Sembahyang hajat pun swasta kan pada orang. Kan? Semua private. Sembahyang hajat swasta, tahlil swasta. Kan? Ayah dia meninggal, dia swastakan habis semua. Kan? Ni duk kira dengan adik-beradik ni. Ni tahlil berapa? Tahlil bagai 200. Lepas tu nak hantar pergi madrasah tahfiz, baca Quran sikit lah, bagi habis khatam satu Quran ke apa. Okey, hantar pergi 200. Lepas tu semua habis. Ni nak buat kenduri malam ni 500. Semua habis dah bagi duit. Seorang pun tak fikir. Kita bacalah kat bapak kita. Semua swasta. Tak, kita tak apalah, kita takut tak sampai. Pasal sembahyang 5 waktu tak sembahyang, nak sampai macam mana? Yang tu yang leceh tu kan. Habis semua private. But Nabi ajak di sini.
hampir ambil wuduk. Baik, nak suruh aku doa. Hampir ambil wuduk, elok-elok, aku ajak hang doa ni. Dalam sebahagian riwayat dinyatakan Nabi SAW suruh dia mengerjakan salat. Baik, dia mengerjakan salat, kemudian baginda Nabi ajakkan kepada dia doa ni. Hadis ni cukup masyhur. Hadis ni ada dalam kitab Azkar Imam Nawawi, Amal Yaumi wal Lailah Imam Nasa'i, Amal Yaumi wal Lailah Ibnu Sunni, kitab Targhib wa Tarhib Ibnu Munzir, dalam Majmu'ul Zawaid wal Manba'ul Fawaid. Banyak lagi kitab-kitab hadis, cukup banyak hadis ni. Begitu juga dalam Masadirul Asliyah, kitab-kitab hadis. Cukup masyhur hadis ni. Baik, apa yang Nabi ajak? Nabi ajak hang baca doa ni lepas sembahyang. Apa nak baca lepas sembahyang dah habis elok kan? Baca, Allahumma inni as'aluka atawajjahu ilaika binabiyyi Muhammadin binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, as'aluka, aku memohon kepada kamu wahai Allah, atawajjahu ilaika, aku bertawajuh berhadap kepada kamu, binabiyyika, dengan perantaraan nabi kamu Muhammad, nabi rahmah. Nabi Muhammad ni nabi yang rahmat. Inni tawajjahtu bika ila rabbi, aku berhadap kepada kamu, aku berhadap dengan kamu kepada Tuhanku, fi hajati hadhihi, pada hajat keperluanku ini, sekian-sekian hajat bagi Allah, lituqadali, untuk diqada, ditunaikan, diterima doa aku. Allahumma fasyaffi'hu fiyya, ya Allah, perkenankanlah syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada aku. Baik, dalam doa ni kalau kita tengok dalam sebahagian riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Majah ditambahkan riwayat tersebut sedikit lafaz dia berbeza. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi. Wahai Muhammad, sahabat Nabi berdoa depan Nabi, wahai Muhammad, aku bertawajuh dengan kamu, dengan perantaraan kamu kepada Tuhan aku. Dengan lafaz yang lain dalam riwayat Imam Ahmad punya pula, fafa'ala ar-rajulu fabara'a. Dalam lafaz tersebut, dalam riwayat Imam Ahmad menceritakan bahawa sahabat Nabi ni, dia pun berdoa dengan doa yang disebutkan tadi. Nabi ajak dia doa, dia baca doa tadi, dia mai dalam keadaan dharir, tak apa nak nampak, mata dia tak boleh nampak, dia doa, kemudian fabara'a. Dan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, maka telah sembuh doa dia dengan berkat doa dia, dengan wasilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai wasilah, fabara'a, sembuh terus. Dalam riwayat yang lain, faraja'a wa kashafallahu an basarihi. Dalam riwayat yang lain yang lebih clear sikit, dalam riwayat Imam Nasa'i mendatangkan bahawa sahabat Nabi tadi dia berdoa, faraja'a, lepas doa dia pun balik. Qad kashafallahu, Allah Ta'ala telah menyingkap daripada pandangan mata yang tak nampak, Allah bagi nampak. Dalam riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dikatakan berdoa, Allahumma syaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi nafsi. Ya Allah, syaffi'hu fiyya, ya Allah, kau perkenankanlah syafaat baginda Nabi pada aku dan syafaat aku pada diri aku. Dia berdoa. Baik, ala kulli hal, hajat daripada lafaz yang berbeza ni menceritakan cerita apa sahabat ni jumpa Nabi, dia mai jumpa Nabi, dia ni tak nampak mata, minta Nabi berdoa, Nabi ajak dia ambil wuduk elok-elok, suruh dia sembahyang. Lepas sembahyang Nabi ajak doa, satu doa kepada dia. Nabi ajak doa tu, dalam doa tu terkandung, ya Allah, dengan perantaraan Nabi aku ni, terimalah, dengan perantaraan Nabi aku ni, terimalah hajat aku. Makna tawassul dengan Nabi sebagai penguat doa. Dan natijah dia apa berlaku? Allah terima doa tu. Mai tak nampak mata, lepas dia berdoa, balik terus boleh nampak. Tapi ni cerita yakin lah. Kalau tak yakin kan, tak yakin dia tak jadi. Baca ayat kursi dekat, baca ayat kursi dekat apa nama jin, jin tu baca sekali. Kan? Sila air bulan jin tu nampak betul tajwid dia. Dia baca pun kan, try tengok mana nak tahu. Try tengok mana nak tahu. Kan? Try jadi lagu tu lah. Tuan-tuan, ini kisah dia. Zaman baginda Nabi SAW masih hidup.
Nabi masih hidup dan sahabat baginda Nabi SAW berdoa dengan perantaraan Nabi dan Allah terima doa ni. Baik. Ini kebanyakan ulama sepakat harus. Pada orang soleh yang masih hidup, kita boleh sebut nama dia sebagai perantara penguat doa. Cuma ada sebahagian kecil orang yang ikhtilaf tentang perkara ni. Tapi ulama jumhur, ulama ahlu sunnah wal jamaah mengharuskan. Baik, orang tu duduk hidup. Katalah, kita kata di kampung kita ni ada satu orang yang soleh. Satu orang yang soleh, nama dia Ahmad. Zahir dia kita nampak orang yang baik. Ngumpat tu tak reti. Kira duk pi ulang alik main masjid. Rakan benda yang halal. Ahli tahajud. Kan? Kita tengok nampak soleh sungguh lah. Kan? Jadi kita tengok dengan keberkatan orang soleh ni, kita tengok kita pun satu hari ada satu hajat yang ketara sangat. Kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Satu hari kita berdoa, ya Allah, aku berdoa kepadamu untuk ditunaikan hajat aku sekian-sekian ni, hajat aku ni macam ni lah keadaan aku duk ada. Contoh anak kita sakit, ya Allah, anak aku sakit ni, ya Allah. Dengan keberkatan Ahmad, contoh. Pakcik Ahmad ni, orang yang soleh dekat dengan kamu, ya Allah, kau terimalah doa aku. Contoh, kan? Ini kita panggil tawassul. Tak, kita minta ke Ahmad ke dalam tu? Tak pun, kita tak minta ke Ahmad. Kita minta dengan keberkatan amalan soleh Ahmad tu tadi. Ahmad tu dah mati ke? Tak, duk hidup lagi, duk lalu ulang alik pergi masjid, kita duk nampak orang bagus, orang soleh. Maka kebanyakan jumhur ulama mengharuskan benda ni. Mengharuskan benda ni. Baik. Walaupun di sana ada sebahagian kecil golongan orang yang masih mempertikaikan perkara ni tentang keharusannya, tapi di kalangan ulama-ulama yang mu'tabar mengharuskan perkara ni, tak ada ikhtilaf. Baik,